sejahtera semua. Terima kasih bersama dengan kami. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana kita masih selamat dan sihat. Tuhan sangat baik. Dia telah melindungi kita daripada jangkitan COVID-19 dan selamatkan kita daripada segala ancaman. Puji Tuhan, Dia ialah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Berkat Tuhan bersama-sama kamu semua. Hari ini, saya akan berkongsi dari Alkitab Mazmur 91. Dan tajuk perkongsian saya hari ini ialah Tuhan pelindung kita. Saya rasa kita tahu siapa pelindung kita. Adakah kau pasti Tuhan pelindung kau? Adakah kau percaya Tuhan ialah pelindung kau? Adakah kau mengalaminya? Kadang-kadang kita ada dengar orang berkata, ya, Tuhan pelindung kita. Tetapi saya masih risau, takut. Perkataan tetapi membuat kita memberi jawapan yang tidak yakin dan tidak pasti kepada Tuhan. Oleh yang demikian, kita harus yakin dan pasti siapa dan di mana datangnya sumber utama keselamatan kita. Dan kita harus membuat pengakuan kepercayaan seperti yang ditulis dalam Alkitab Mazmur bab 91 ayat 1 hingga 2. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 dan 2. Orang yang berlindung kepada Yang Maha Tinggi, orang yang tinggal di bawah naungan Yang Maha Kuasa, dapat berkata kepadanya, Engkaulah pembelahku dan pelindungku. Engkaulah Allahku, aku percaya kepadamu. Oleh itu, kita perlu percaya kepada Yesus dan mengaku Dia Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Dan kita inginkan perlindungan di bawah jagaannya. Sesungguhnya Dia akan melepas kita dari jerat pemikat dan wabak yang berbahaya. Dia akan meliputi kita dengan sayapnya. Kesetiaannya akan menjadi perisai dan peneguh kita. Itu sumber keselamatan bagi orang percaya adalah daripada Tuhan. Dia pelindung dan kubur kita. Ini adalah kerana kekuasaannya dan kasihnya. Dialah yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Kedudukannya dan kekuasaannya adalah tidak terbatas. Tidak ada orang yang dapat setanding dengannya. Sebagai umat Kristian, adalah penting untuk kita membuat pengakuan peribadi seperti yang tertera di ayat 2. Engkau pembelahku dan pelindungku. Engkaulah Allahku, aku percaya kepadamu. Ianya mendorong kita supaya menetapkan kepercayaan kita kepada satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain setanding dengannya. Hanya Tuhan Yesus sahaja yang boleh melindungi dan selamatkan kita. Adakah ia betul-betul berkesan? Dalam ayat 3 hingga 13 memberitahu kita berkesanan, kepercayaan dan taat kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan, Tuhan adalah penyelamat kita. Kekuasaan Tuhan telah memberikan kita dua gambaran, iaitu ibu burung dan perisai senjata pelindung. Seperti yang diberitahu dalam ayat 3 hingga 8. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 3 hingga 8. Dia akan melindungi engkau daripada segala bahaya tersembunyi dan daripada segala penyakit yang membawa maut. Dia akan menuangi engkau dengan sayapnya. Engkau akan selamat dalam pemeliharaannya. Kesetiaannya akan melindungi dan membela engkau. Engkau tidak usah takut akan bahaya pada waktu malam atau serangan mengejut pada waktu siang atau wabak yang menyerang pada waktu gelap atau kehancuran yang menimba pada tengah hari. 1000 orang mungkin jatuh mati di sisimu,
10,000 orang di sekelilingmu, tetapi engkau tidak akan cedera. Engkau akan memandang di sekelilingmu dan melihat orang jahat dihukum. Tuhan digambarkan sebagai seekor ibu burung kerana Tuhan meliputi kita sebagai anak-anaknya dengan sayapnya untuk melindungi kita sepenuhnya seperti bagaimana ibu burung melindungi anak-anaknya dari segala ancaman yang berbahaya. Tuhan juga begitu. Dia akan memastikan kita selamat dari segala bahaya dan dari segala penyakit yang berbahaya. Disebabkan itu, Tuhan juga diibaratkan sebagai perisai senjata perlindungan kita. Tuhan akan memastikan keselamatan kita. Tuhan kita memang teguh dan tidak dapat dikalahkan. Tuhan kita adalah setia, kuat, berkuasa dan penuh dengan kasih. Dia dapat melindungi kita semua dari segala ancaman jahat dan juga dari wabak yang membahaya. Dialah perisai perlindungan kita dan peneguh kita. Yang penting bagi kita ialah percaya dan taat setia kepadanya dan juga hidup di bawah ruangannya. Walaupun dalam hidup kita akan menemui ancaman dan bahaya yang susah bagi kita menghadapinya dan kadang-kadang juga menyebabkan kita lemah dan putus asa. Jangan takut, jangan putus asa. Dampingilah Tuhan dan yakin bahawa Tuhan akan melindungi kita. Kerana di ayat 5 hingga 6 mengatakan Tuhan akan bersama-sama kita 24 jam. Dia bersama-sama kita di waktu malam dan siang. Jadi, jangan takut menghadapi segala kesulitan dan ancaman bahaya di dalam hidup kita. Hanya kita perlu buat ialah yakinkan diri dan percaya kepada Tuhan. Dialah perisai senjata pelindung keselamatan kita. Serahkan segala ancaman dan kesulitan yang kita hadapi kepadanya. Dia akan buka jalan dan melawan untuk kita seperti yang dinyatakan dalam ayat 7 dan 8. Oleh yang demikian, yang penting sekali bagi kita ialah menjadikan dan menetapkan Tuhan sebagai keutamaan hidup kita. Dialah yang maha tinggi, dialah yang maha berkuasa. Dialah tempat pertama dalam segala hidup kita. Tidak ada orang yang dapat gantikan kedudukannya di dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan sebagai nuangan utama dalam hidup kita, supaya kejahatan, ancaman dan wabak penyakit tidak mengalahkan kita. Tetapi kita dapat mengatasinya dengan tenang dalam pimpinan Tuhan. Tuhan adalah benar dan dia pasti akan melindungi kita. Jika kamu semua pernah baca Alkitab Keluaran bab 7 hingga bab 12, tentu kamu tahu cerita tentang bagaimana Tuhan melindungi keselamatan orang Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Pada waktu itu, orang Israel menghadapi ancaman dan serangan dari Raja Mesir. Ini caranya Tuhan melindungi orang Israel daripada ancaman Raja Mesir. Sekali lagi, percayalah dan yakin kepada Tuhan. Jangan takut, taat dan setia dalam ruangan Tuhan. Tuhan akan melenyapkan segala kekhawatiran kita di dunia ini. Alkitab Roma bab 8 ayat 31 mengatakan, oleh itu, apakah yang boleh kita katakan sekarang tentang semua itu? Jika Allah berpihak kepada kita, siapa dapat melawankan kita? Inilah jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dia kata dia akan melindungi kita di mana sahaja. Tetapi ini tidak bermakna umat Kristian tidak akan menderita dalam kehidupan mereka.
kita semua masih akan menemui penderitaan dan kesukaran dalam hidup. Kita masih mesti berjuang menjalani hidup kita. Kita masih menemui cabaran hidup. Tetapi dalam perlindungan Tuhan dan pimpinan Tuhan, kita dapat melaluinya dengan tenang dan tidak takut menghadapinya kerana kita yakin dan percaya Tuhan akan melindungi kita. Dia juga akan memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengatasinya. Tuhan adalah Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Kita juga faham bahawa dalam semua hal Tuhan bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya dan yang telah dipanggilnya sesuai dengan rancangannya. Dalam ayat 9 hingga 13, sekali lagi ianya mengulangi semula gambaran jaminan perlindungan daripada Tuhan bagi melawan segala kuasa musuh dan bencana. Tuhan telah berjanji melindungi kita dari segala bencana dan iblis, seperti yang tertera dalam ayat 9 hingga 10. Engkau menjadikan Tuhan pembelahmu yang maha tinggi pelindungmu. Oleh itu, engkau tidak akan kena bencana, rumahmu tidak akan ditimba malah petaka. Oleh itu, tempat tinggal Tuhan, tempat perlindungan Tuhan dan kemah Tuhan adalah selamat kerana iblis tidak dapat memasukinya. Ayat 11 hingga 13 telah menyediakan jaminan yang asas yang menyeluruh dengan mengatakan bahawa Tuhan akan memerintah malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita di mana-mana sahaja. Malaikat juga melindungi kita dari jatuh dan segala bahaya. Inilah keistimewaan yang diberikan kepada umat Kristian daripada Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Di ayat 14 hingga 16 adalah titah Tuhan yang memberikan keyakinan kepada semua umatnya. Yang dia pasti akan melindungi dan menjawab semua doa kita. Mari kita baca bersama-sama ayat 14 hingga 16. Firman Allah, orang yang mengasihi aku akan ku selamatkan. Orang yang mengakui aku sebagai Tuhan akan ku peliharakan. Apabila mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab mereka. Apabila mereka dalam kesusahan, aku akan menolong mereka. Aku akan menyelamatkan serta menghormati mereka. Aku akan memberikan umur panjang kepada mereka. Aku akan menyelamatkan mereka. Tuhan akan menyelamat dan melindungi orang yang mengakunya sebagai Tuhan. Dia akan membimbing umatnya supaya mereka dapat ketenangan hidup menghadapi segala cabaran dalam hidup. Yang penting sekali ialah Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tahu segala kehendak kita. Dia inginkan kita hidup bersekutu dengannya, supaya kita mempunyai hubungan yang rapat, intim dengannya. Dia suka dengar daripada kita. Oleh itu, segala seruan kita, dia dengar. Menyerulah kepadanya. Dia dengar dan menjawabnya. Dalam Matius bab 11 ayat 28, Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu semua, yang lelah kerana memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Oleh itu, jika kita menyeru dan serah segala beban kita kepada Tuhan Yesus, kita akan jadi bebas dari beban dan rasa lega kerana Yesus akan menolong kita memikulnya. Yang penting ialah percaya dan setia kepadanya dan selalu berada dalam nuangannya. Tuhan akan selamatkan dan melindungi kita lebih daripada apa yang kita ingini.
Selain itu, kita juga dapat kehormatannya. Jadi, beradalah di dalam ruangan Tuhan. Sebagai kesimpulan, kita perlu tahu apakah keinginan Tuhan daripada kita, supaya kita selalu mendapat perlindungan daripadanya. Sebenarnya, Tuhan inginkan kita hidup bersekutu dengannya, lekatkan hati kepadanya. Dia juga inginkan kita mengenalnya. Dia juga inginkan kita percaya kepadanya. Dan juga dia inginkan kita berseru kepadanya. Dia dengar dan menjawab kita. Dia memberi perlindungan kepada kita. Adakah kita semua buat begitu? Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk mempelajari firman Kau hari ini. Kerana firman Kau, kita dapat memahami Kau lebih mendalam. Kaulah yang Maha Esa, Kaulah yang Maha Tinggi dan Maha Berkuasa. Kau tahu segala hidup kita. Kaulah pelindung kami. Oleh itu, kami inginkan mengaku sekali lagi, Kaulah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Kami ingin hidup dalam ruangan sayap Kau. Kaulah keutamaan dalam hidup kami. Bimbinglah kami supaya kami selalu di dalam ruangan Kau. Berilah kami kesabaran dan ketenangan bagi menghadapi segala cabaran dalam hidup kita. Dan kami juga selalu taat kepada perintah Kau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang Maha Mulia kita berdoa. Amin.